A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa khabar para penonton setia bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala? Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pertama-tamanya kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat 22 Mac 2024 bersamaan 11 Ramadan 1445 Hijri. Tanyalah Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini. Pagi Jumaat kita ditemani oleh bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Selamat kembali tanya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa Ustaz setiap minggu kot di Kuala Lumpur Ustaz setiap hari lah ni. Setiap hari lah. Masya-Allah tabarakallah. Dan siaran kita hari ini Ustaz alhamdulillah istimewa dibawakan para penonton oleh Madat ataupun Murtada Dakwah Center. Jadi terima kasih kepada Madat. Dan tajuk hari ini Ustaz kita nak bicarakan iaitu berkat sahur. Berkat sahur, dan pastinya kita baru saja selesai Ustaz untuk bersahur, dan hari ini kita panjang lebar akan bicarakan dan tidak lengkap perbincangan kita jika tidak ada soalan daripada sahabat-sahabat Facebook dan juga mungkin pemanggil yang ingin menghubungi kita. Anda boleh hubungi menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz. Juga anda boleh tonton kami menerusi HD di www.tonton.com.my, dan siaran Tanyalah Ustaz juga kita jalankan serentak di TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Terus kekal menonton sehingga ke hujung siaran, dan seperti Fadil Ustaz Yaakob Yusra sebutkan setiap minggu dan juga setiap kali kita bersiaran, jangan lupa untuk share ataupun tekan butang kongsi Ustaz. Kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz, berkat sahur Ustaz, bila kita sebut tentang sahur ini pastinya ada padanya keberkatan dan juga kelebihan-kelebihan yang tertentu. Dan sebagai khulasah perbincangan kita, mukadimah awal, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormati Dai Anas yang always handsome, saya agak bergaya. Semangat saya kalau dengan Ustaz Anas ni sebab saya tema kulit lari kan. Dia jenis warna-warna cerah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut tentang berkat sahur, orang kena pengesok kan. Sahur ni kita pada sudut pandang orang nampak macam bangun pagi makan. Bukan tu semata-mata, tapi sahur ini adalah terlalu banyak fadilat hingga dibahaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus. Malah dibahaskan oleh para orientalis orang barat ni membincangkan apa faedah bangun pagi untuk makan. Maka satu kesimpulan yang dapat kita faham adalah sahur ini, yang Nabi sebut di dalam sahur itu adanya keberkatan. Maka keberkatan ni adalah kita memulakan pagi hari ini dengan satu amalan, walaupun nampak macam makan Ustaz, kan? Tapi inilah satu bentuk yang membezakan puasa kita dengan agama-agama yang lain. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab. Kalau kita tengok dalam agama-agama yang lain pun mereka ada puasa dia pun Ustaz. Kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetapi yang membezakan antara kita dengan mereka ni adalah paling utamanya adalah sahur tadi. Maka sebab tu kalau jenis balok liat sangat nak bangun pagi ni, usahalah bangun juga. Kalau ada kita anak-anak kat rumah kan, balik cuti tempat asrama, mengaji, asrama apa semua, kadang kita layan mereka. Kan, mereka kata mama tak mau bangun esok. Kita pun tak apalah, jangan gerak je mereka. Gerak je, bangun tokok kurma seketui pun tak apa. Minum air, Nabi kata paling kurma paling cak ayam, kalau minum dengan seteguk air itu pun dah dikira memadai. Yang kurma bukannya besar mana, jarang kurma besar menumbuk Ustaz. Kurma halus ketok tu ya.
Kan makan apa tu mungkinlah kalau nak kata nak sambung lena pun sambunglah walaupun tak comel dari segi adab, tapi tak ada hadis yang melarang untuk kita tidur selepas daripada sahur ataupun selepas daripada subuh. Sembahyang subuh tu kira bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua tak ada bagi, dia terus terguling lena balik. Sah sembahyang dia, cuma dari segi adab tak comel kan. Jadi jauh panjang lebar kita akan bincangkan berkaitan berkat sahur ni. Sahur ni nak kena KL juga sikit. Orang kata panggil sok kan. Kata sok ni insya-Allah mudah-mudahan saya harapkan tuan-tuan yang sedang menonton kita kekal bersama dengan kita pagi ni. Jangan duk pergi ambil kuih tokok pula pagi ni. Kalau dah ni dah sahur lepas dah, yang berlalu biarkan pergi, kita fokuskan yang datang insya-Allah untuk pagi esok pula. Jadi pagi ni jangan lari pergi mana-mana lagi, kita akan bincang panjang insya-Allah. Moga Allah memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita bersama. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan bila Ustaz sebut berkat sahur, mungkin dia orang rasa ada lagi vibe sahur tu, jadi lupa pula Ustaz sebut kurma makan pula. Jadi insya-Allah waktu sahur telah pun habis tuan-tuan untuk pengumuman lah. Dan alhamdulillah kita ucapkan juga Ustaz jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi menghantarkan soalan dan juga kemusyrikan. Ada banyak soalan saya tengok di Facebook Tanyalah Ustaz semalam. Baik, untuk soalan yang pertama Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita ada Mar WKN di Facebook. Ustaz, salam Ramadan, saya ingin bertanya, apakah hikmah di sebalik orang yang bersahur sehingga dikatakan di dalam sahur itu ada keberkatan, dan apakah kebaikan sahur daripada sudut kesihatan? Mohon penjelasan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Mar WKN. WKN tu pasal Wakanda ke pasal? Jangan ni nama masya-Allah. Bila sebut nama samaran. Nama samaran masya-Allah. Bila sebut tentang yang pertama soalan berkaitan apakah hikmah balik orang yang bersahur. Baik, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Ya, bersahurlah kerana sesungguhnya di dalam bersahur itu adanya keberkatan. Ya, mana kata berkat dalam hidup ni tuan-tuan, kita bukan nak banyak, kita bukan nak cukup semata-mata, tetapi benda yang paling utama adalah kita nak keberkatan dalam kehidupan kita. Ya, ramai mana orang yang ada cukup dan lebih, tapi dalam kehidupannya tidak ada keberkatan, maka sentiasa dalam kehidupan ini mencari benda tak apa-apa. Kan? Kadang-kadang kita tengok dia ni dah rasa macam dah ada semua benda dah. Kan? Tapi duk kelepek situlah, jom keluar gelap balik gelap, sampai tak ada tahuan punca. Maka dalam kehidupan ni kita nak cari di mana ruangan-ruangan yang kita boleh dapatkan keberkatan, antaranya mengikut daripada perintah dan titah daripada Allah. Maka dalam bab sahur ni, walaupun kita nampak kecil bangun pagi untuk makan, minum walaupun dengan seteguk air tadi, tetapi Nabi kata di situ adanya keberkatan. Maka the moment kita tahu, kalau bos kita abang hang capai KPI dapat bonus, maka kita akan cuba capai KPI. Dia suruh jual kereta dalam bulan ni kena 3 biji, kita akan kelepiak kok mana pun Ustaz. Kita akan usahalah kok mana pun pastikan 3 biji tu terjual. Sebab apa? Kita tahu ada bonus. Maka keberkatan ni lebih daripada bonus lagi. Maka sepatutnya kita ambillah ruang dan peluang ni. Itu juga disebut dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik tadi, yang membezakan di antara puasa umat Islam dengan puasa daripada agama yang lain ni, antaranya adalah dengan kita mengambil ruang untuk kita bersahur tadi. Maka sukalah untuk saya mengajak tuan-tuan, kita betulkan kalau 11 hari sebelum ni kita tak ada nak bangun sahur, maka tolonglah untuk berbaki lebih kurang 19 hari yang ada, 18 hari yang ada ini, maka manfaatkan untuk setiap pagi paling kurang paling cak ayam tu kita akan bangun untuk bersahur. InsyaAllah lagi ada soalan-soalan yang saya tengok pagi tadi yang tanya berkaitan spesifik apa makna sahur, apa makna suhur, perbezaan di antara dua perkataan ini, kita akan panjang lebarkan. Dan soalan yang kedua berkaitan dia tanya tadi apakah yang kebaikan dari segi kesihatan. Kebaikan bila bangun pagi ni makan apa dari segi kesihatannya. Baik, dia sebut keberkatan ni dia ada dua. Satu keberkatan syar'iyah dan satu keberkatan badaniyah. Jadi kita bila sebut tentang kesihatan ni, dia pergi kepada badaniyah lah, ataupun jasad dan tubuh badan, wa ajismihi fima ablahu, iaitu keberkatan pada sahur tersebut memberikan bekalan nutrin. Ini keperluan pada badan kita ni, dia perlukan tenaga, dia perlukan segala bentuk benda ni. Sebab tu kata di kajian dibuat, di antara superfood yang Allah jadikan yang cukup baik untuk kita dapatkan adalah kurma. Kurma ni dikategorikan sebagai superfood Ustaz. Ini dia buat kajian. Even macam pelajar-pelajar tahfiz saya sendiri pun kita wajibkan makan kurma Ustaz. Jadi pagi-pagi depa tak perlu dah makan
gula-gula putih tambahan ni, dan cukup untuk membuatkan mereka ni good enough untuk survive seharian itu. Mereka makan lah, bukan makan tokok kurma boleh zalim kan. Kan, tapi permulaan pagi tu dibuat air rendaman kurma tu kadang dah cukup dah untuk dari segi proses. Bila kita kira balik keperluan tenaga mereka, dan jadi nak bagi kuat tubuh badan ni dia kena ada juga nutrien, dia kena ada protein. Orang kata diet tak nak makan apa langsung. Tuan-tuan, tak makan langsung dah kenapa? Hang ingat apa, hang tupai kot hibernate. Kan, makan je lah, cuma kontrol lah karbo kurang, kan, jangan buang gula putih, kan, portion yang secukupnya. Mesti defisit kalori, jangan kalori lebih daripada yang harian diperlukan. Kalau badan orang dewasa, saya dengan ustaz ni sekitar 2,400 kalori mungkin sehari. Jangan hampir tiba 3,000, lepas tu berangan-angan nak kurus. Itu yang setiap tahun 1 gram pun tak turun. Kan, maka kita realistik. Maka dalam keadaan realistik ini, bangun pagi itu kita nak dapatkan sedikit tenaga dan tak mau bagi berlapak. Bila berlapak ni banyak benda-benda yang boleh bawa kepada trigger tubuh badan. Boleh kena gastrik, kan, boleh dia main macam-macam penyakit uduh-uduh ni. Jadi kita tak mau, sebab Allah sebutkan Allah sayang kepada, Allah suka kepada mukmin yang kuat itu lebih daripada mukmin yang lemah. Jadi kat sini saya rasa benda yang kita ambil sebagai manfaat, dan kita nak melatih badan juga ni untuk ada disiplin makan. Bangun pagi ada waktu makan dia, dan bila pula petang pun baru makan pula. Kan? Jadi imsak anil muftirat itu, menahan lapar dan dahaga itu bukan hanya untuk kita jadikan dia sebagai adat, tapi kita nak jadikan dia sebagai satu ibadah, pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Kalau kurma ayam je nak, Ustaz? Kurma ayam pula. Hari tu dengar kurma butter Allah Akbar. Sekarang lah jadi satu kata apa, budaya sekarang, viral lah, tular sekarang, makan kurma dengan mentega, kan. Butterscotch kan. Kan. Jadi cuma dia ada jenis-jenis je, mungkin Ustaz boleh perincikan sikit. Nasihat KKM juga kan kita. Butterscotch dibubuh sampai besar penepok besar genggam tu, Ustaz. Tu tak elok kolesterol lah. Kolesterol pula. Bagus dah. Pi bubuh tu, cuma rasa kena faham bagi elok, macam ayat rendaman kurma lah. Kalau bila tak reti buat, dia buat palatau ni masalah. Tengoklah panduan, banyak je orang duk bagi panduan kan. Ni duk buat palatau, duk adjust menu ikut teradap ni, masalah juga ni kan. Baik Ustaz, kita raikan lagi soalan yang berikutnya. Ingat makan kurma tu biar berpada-pada. Kalau ayam kurma tu kena kurang sedikit. Baik, kita ada Kak Ju Zabidi di Facebook. Baik Ustaz, mutakhir ini kita lihat situasi di Gaza masih lagi diserang dan rakyat Palestin menghadapi krisis makanan. Bolehkah rakyat Palestin berpuasa di bulan Ramadan ini tanpa bersahur dan berbuka? Dan doa di bawah itu, semoga rakyat Palestin sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah di pagi Jumaat ini mudah-mudahan makbul doa kita daripada Kak Ju Zabidi, Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Ju Zabidi mengingatkan kita juga tentang apa yang berlaku di bumi Palestin. Ya, sudah pasti pada penduduk di Gaza itu, maka tak ada macam kita ni boleh atok menu, Ustaz. Nak sahur, nak makan apa, nak buka makan apa, dah atok dah ni. Tapi depa di sana ni kalau ada makanan tu dah kira besar rahmat dah. Allah. Maka tidak ada, depa ni tak tahu bila boleh sahur. Dalam bab nak melewat-lewatkan sahur, bukan kata nak lewatkan, Ustaz, nak makan apa pun tak ada nak makan. Maka di sini disebutkan sahur ni dia termasuk di antara benda sunat. Lepas tu kalau kita tak bangun sahur pun sah puasa kita, tak ada masalah. Jangan pi balun nasi tengah hari, pi geng nasi hitamnya, kan, bakobar ke apa, tak ada. Dalam keadaan kita hari ni tak bangun sahur pun sah untuk kita sahur. Jadi dari segi hukumnya tidak menjadi batal, kerana sahur itu bukanlah termasuk di antara rukun dalam berpuasa. Itu kena faham. Malah disebutkan oleh Ibnu Al-Munzir dalam kitab dia, kata apa, bahawa umat Islam telah sepakat bahawa sahur ini termasuk di antara perkara sunat tetapi digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dalamnya ada keberkatan dan tidak dihukum dosa kepada sesiapa yang meninggalkannya. Ini dari segi hukum tu kita faham. Jadi kalau orang depa tak bangun sahur, satu di atas faktor tidak ada makanan, dan mereka tak ada apa pun benda yang boleh menjadikan sebagai alas perut, maka mereka terus niatkan untuk berpuasa ketika itu, maka Allah memberikan pahala mujahadah yang jauh lebih banyak daripada orang lain mungkin yang kita takkan dapat. Dan yang kedua, mereka puasa tapi tak berbuka. Tadi tak sahur tapi tak berbuka pula. Baik, disebutkan oleh Khadi Al-Iyad dalam kitab Masyari' Al-Anwar jilid yang kedua muka surat 288. Khadi Iyad disebut apa? Yang disebutkan dengan Al-Wisal. Al-Wisal ni adalah termasuk Al-Wisal. Al-Wisal ni termasuk di antara makna dia adalah puasa secara berterusan dan tak berbuka pada waktu malam. Baik, tuan-tuan, untuk makluman, Al-Wisal ini pernah dibahaskan kerana termasuk di antara dalam hadis Nabi SAW, kerana Nabi SAW pernah berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka dan sahur.
Allah. Tapi bila mana seorang sahabat buat, yang ini disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari kedudukan pada 1965. Ada seorang sahabat yang buat macam Nabi buat. Yang ini dia al-wisal ini, dia terus menyambung puasa ini tanpa berbuka dan tanpa bersahur. Maka Nabi SAW memberikan larangan untuk perbuatan al-wisal dalam bulan puasa kepada sahabat yang buat tadi. Sesungguhnya kamu sendiri melakukan al-wisal. Sahabat ni kata, wahai Rasulullah, kami tengok kamu buat, jadi kami ikut. Kamu wisal ini, kamu terus menyambung puasa daripada hari yang pertama kepada hari yang kedua. Maka kata Nabi SAW, siapa dari kalian sepertiku, sesungguhnya aku diberikan makanan dan minuman oleh Tuhanku semasa aku tidur. Allah. Tapi kita yang orang biasa ni jangan gagah duk buat lah. Nabi SAW Allah SWT memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekenyangan walaupun dalam keadaan tidur. Cuma dalam kes Palestinis sudah pastilah jangan diletakkan dengan hukum yang sama dalam bab berbuka ataupun sahur, sebab mereka ni tak ada makan nak makan. Maka bila dalam keadaan darurah maka terangkat hukum dari Ustaz. Terangkat hukum. Jadi dalam bab ni kita mengambil ibrah daripada apa yang berlaku. Mudah-mudahan kita doakan pada mereka dalam setiap makanan yang kita nak suap ini, sentiasa doalah kepada mereka, mudah-mudahan ada suapan yang boleh dimasukkan juga dalam perut dan minuman pada mereka ini dalam keadaan untuk mereka berbuka dan bersahur, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan di pagi Jumaat dengan penuh keberkatan dan juga kemuliaan ini. Kita doakan untuk saudara kita di Palestin, insya-Allah. Dan banyak lagi akan kita bicarakan, Fadil Ustaz dan juga para penonton. Kita berjeda seketika untuk topik berkat sahur. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan pergi. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini untuk topik berkat sahur. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Dan Fadil Ustaz, kita raikan ada sahabat pemanggil kita yang pertama pada pagi Jumaat ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Wahab dari Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan Dai. Ya, selamat puasa. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni lah ada yang daripada kata lah Ustaz, mereka ni selepas balik tarawih apa semua ni, mereka buat tahajud ke apa tengah malam. Lepas tu mereka tidur Ustaz. Lepas tu sebelum tidur tu mereka makan. Mereka kata ni sahur lah ni. Tak lagi bangkit pukul 5 sebelum subuh kan, bangkit untuk apa, solat tu lah 2 rakaat sebelum subuh tu Ustaz. Jadi macam mana yang dikatakan sahur yang sebenar? Apakah cara begini dikira sahur ke juga? Ataupun mendapat keberkatan ke lagu mana Ustaz yang sebenar sahur ni? Juga masa dan ketika yang paling afdal untuk kita bersahur ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid kita, masya-Allah, dari Fedah Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ustaz, dia sahur awal ni dia kata awal tak kelut, bahasa Kedah kata Ustaz. Jadi mungkin sedikit komen daripada Fadil Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Ayahanda Tuan Haji Omar kita. Bagus soalan yang sangat baiklah. Sebab kita nak faham di mana asas waktu yang paling baik untuk bersahur ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab syarah kitab Majmu' Syarah Muhazzab berkaitan yang dikatakan ta'rif kepada waktu sahur ini adalah di antara separuh malam sehingga terbitnya fajar. Okey, baik. Macam mana kita nak ukur separuh malam ni? Dia bermula daripada maghrib turun waktu maghrib sampailah waktu fajar. Jadi kita buat unjuran dia, baik, masuk pukul 7.30, fajar 6.30. 6 suku lah, kita kata 11 jam. Saya bahagi 2. Jadi 11 jam bahagi dengan 2, kita akan dapat sekitar 5 jam setengah lah. 5 jam setengah. Jadi 5 jam setengah bermula daripada 7.30 tadi masuk waktu maghrib, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Maka di antara pukul 1 ni dah disebut di antara setengah daripada malam sebelumnya masuk waktu fajar. Maka di antara waktu yang setengah malam ni, kalau kita buat lebih daripada pukul 12.30, pukul 1 tu dah dikira sebagai sahur. Cuma dengar bagi elok, cuma yang tak dapatnya adalah mungkin pada afdal yang disebut dengan melewat-lewatkan dalam bab sahur. Yang tu je.
Jadi macam kata tadi Tuan Haji Omar kata habis mayang tarawih, balas dengan tadarus, lepas tu duk kelepiak-kelepiak, duk sembang-sembang ya dulu kat masjid, kemudian baru balik. Maka kita tahulah dari segi unjuran dia tu dalam pukul 12 lebih, dalam pukul 1 contohnya sampai dekat rumah, maka dia pun makan. Dia makan ustaz, dia kenyang, tergolek macam ular sawar tu, terlena terus. Maka kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab tadi, maka kalau dah dikira lebih daripada separuh daripada malam, maka dah dianggap sebagai sahur. Cuma nak afdal melewat-lewatkan sahur. Melewat-lewatkan sahur ni dengan kadar dia berhenti sebelum imsak. Berhenti sebelum imsak ni dalam sebut dalam hadis lebih kurang 50 ayat dengan bacaan Quran. Kita anggar dalam 10 minit lebih kurang lagu itulah. Jadi itu adalah antara untuk kita nak faham di mana di antara pertengahan malam tadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita, pemanggil kita yang bertanya berkenaan dengan waktu sahur. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita raikan lagi di Facebook. Sahabat kita bertanya, Ustaz, boleh ulas sedikit bagaimanakah yang dimaksudkan dengan berpuasa di dunia dan bersahur di akhirat? Bersahur ke berbuka Ustaz? Berbuka. Sedikit pencerahan. Berbuka tu. Okey, baik. Persoalan berkaitan yang disebutkan, banyak disebut dengan istilah berpuasa di dunia dan berbuka di akhirat. Mengambil kisah yang disebutkan dalam riwayat berkaitan bagaimana di antaranya Sayyidina Uthman ibn Affan syahid dalam kes pembunuhan beliau. Ketika tu umat Islam yang sibuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sibuk mengerjakan haji pada musim haji pada bulan Zulhijjah, maka kebanyakan umat Islam tu keluar. Dan ketika tu pula puak-puak musyrikin ini berpakat, orang munafik ini berpakat dengan Yahudi untuk mengepung rumah Sayyidina Uthman ibn Affan. Nak kepung rumah ni dengan hasrat nak bunuh dia. Kepung yang pertama, tak bagi mental torture, tak bagi keluar, tak bagi makan apa semua. Dan sampailah pada peringkat, dipendekkan cerita, Sayyidina Uthman bin Affan ni dah tahu dah dia kena kepung, dia pun tak ada nak pasrah semata-mata, meletakkan terus kebergantungan kepada Allah. Allah takdirkan pada malam sebelum pembunuhan syahidnya Sayyidina Uthman ini, beliau mendapat mimpi waktu Nabi SAW duduk dengan Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni tengah duduk menjamu selera, tengah duduk makan, dan mengajak Sayyidina Uthman, datanglah untuk berbuka sekali dengan kami. Maka terus pagi esok Sayyidina Uthman ibn Affan disebut dari riwayat dia berpuasa. Dalam keadaan duduk dalam rumah dia membaca Al-Quran, puak-puak Yahudi ni masuk dalam rumah membunuh Sayyidina Uthman ketika membaca Al-Quran. Dalam riwayat menceritakan ketika dibunuhnya Sayyidina Uthman ini, dia dalam keadaan sedang berwuduk, sedang membaca Al-Quran, dan saat ditikam dengan tikaman daripada belakang ni, darah yang percik itu disebut dalam riwayat ni Ustaz, mengalir ni, betul-betul percikan tu kena pada ayat daripada 137 suratul Baqarah yang menceritakan tentang golongan perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam dia meninggal juga dalam keadaan sedang berpuasa. Maka tak sempat berbuka di dunia, Allah memberi jiwa Sayyidina Uthman bin Affan ni untuk berbuka di akhirat. Dan inilah juga yang mungkin sedang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Palestin Ustaz. Saya 3 hari lepas tengok satu video, ada seorang ayah ni, dia kata, aku keluar daripada rumah ni dalam keadaan aku tak tahu lagi balik ke tidak untuk memberikan makan kepada anak-anak aku. Mereka, kalau kita hari ni tuan, kita sanggup membaziak makanan. Betul, saya cukup kadang sedih Ustaz bila tengok orang kita beli makan tak habis kemudian buang. Dalam keadaan ramai lagi orang yang makanan pun tak ada mereka nak makan. Jadi sebab tu dalam kita letakkan rasa timbang rasa, makan sekadar yang perlu, membeli sekadar yang perlu, beli banyak sedekah ke orang, jangan kita pulung kat kita seorang, kita bukan belah saka nak makan banyak-banyak. Sebab bila kita tengok tolak banding apa yang berlaku di sana Ustaz, makanan tak ada Ustaz. Saya pernah Allah izinkan pengalaman berada di negara-negara bergolak waktu Mesir 2012 ketika berperang, dan tahun lepas saya berada di Lebanon Ustaz, sempadan di antara Syria dengan Lebanon, yang memang waktu itu dengar ni bom-bom, masih peperangan tu masih berlaku. Ya, background saya mungkin sebagai seorang bekas pegawai askar, tapi tak boleh Ustaz, bila tengok keadaan tu tak boleh belah. Rasa ya Allah Rabbi, patutlah ujian ni tak main kat kita, sebab saya yakin kita tak akan mampu pun untuk berhadapan dengan ujian yang seberat ni. Sebab tu tuan-tuan, kita letakkan satu benda yang tuan-tuan pastikan dalam diri kita hari ni, kita ada perasaan untuk
jangan pernah membazir makanan sebab ada orang yang tak makan langsung. Jadi biarlah dalam keadaan kalau ada pun kelebihan itu kita pastikan kita kongsikan dengan orang-orang yang susah. Banyak ni orang susah, tuan-tuan percayalah, dalam keadaan tekanan ekonomi hari ni seluruh dunia mendapat tekanan yang sama. Kalau kata di Malaysia semata-mata semua orang sedang struggle. Maka janganlah kita menjadi golongan yang tahawan punca, melakukan pembaziran dan sebagainya. Saya yakin insya-Allah anda mampu mengubahnya. Saya dan tuan-tuan mampu mengubahnya untuk kita buat dalam keadaan yang terbaik, agar mula kalau kita bukan golongan yang boleh berbuka di akhirat pun, biarlah kita boleh memberikan orang buka untuk kita mendapat pertimbangan yang baik di negara akhirat kelak, insya-Allah, mudah-mudahan. Seperti kata pepatah menyebutkan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang menukar. Itulah cabaran dan juga dugaan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang diuji dengan krisis peperangan dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik kepada mereka, insya-Allah. Fadil Ustaz, untuk topik berkat sahur ini kita raikan lagi sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Yaakob. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Waktu bersahur ada yang tidak selera makan. Jadi adakah dengan hanya sebiji kurma dan segelas air sudah mencukupi untuk memperoleh berkat sahur? Baik. Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Soalan yang cukup ringkas tetapi padat. Kadang ada orang tak selera Ustaz nak makan yang akan kata kurma, ayam masak kurma lagi lah tak boleh tadi kan. Tapi dia nak sahur juga, nak ambil berkat. Jadi mungkin sedikit pencerahan pada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail Maisa kita. Soalan yang sangat baik berkaitan pagi-pagi ni kadang ada orang yang tak ada selera. Kadang-kadang orang yang jenis berumur sikit kan, ataupun anak-anak kita, anak-anak kecil kita umur 7-8 tahun ni depa depa tak ada selera sangat. Bangun ni mata boleh celik Ustaz. Sayang ketidur. Sayang ketidur. Budak tak apalah kan. Baik, disebutkan dalam hadis Nabi kata bersahur ni kalau tak ada apa pun cukuplah sekadar kurma, sebiji kurma ataupun seteguk ayak. Maksudnya betul lah kata tadi kan, walaupun kurma seketui, walaupun seteguk ayak kira aci dah. Kira boleh dah. Kan? Ataupun pada anak-anak kita beli bagi ayak-ayak apa yang mereka suka, ayak susu ke, ayak koko ke, atau apa-apa benda yang mungkin sesuai dengan yang mereka nak, maka silakan. Saya baru ni Allahumma shalli alaihi wasallam, anak-anak dia dah puasa seminggu straight, isteri saya pagi tu tiba-tiba dia masak Ustaz mi segera Ustaz. Saya macam pelik gila. Bini saya tiba-tiba bagi makan mi segera. Kita tak apalah kan. Jadi sebab anak-anak pun sonok, depa tiba-tiba jadi tak celik, patut tiba teringin makan banyak hari dah Ustaz. Tapi memang ada rule yang kita tetapkan, tak boleh makan kerap. Kan? Jadi waktu tu saya tengok, tak suka anak-anak yang tak celik mata tu Ustaz boleh makan sampai habis. Mata tak buka sebelah kan, tapi makan kan. Jadi baru kita faham kadang-kadang meraihkan mereka ni anak-anak. Jadi seteguk ayak pun aci. Lepas tu saya kata tadi, kadang-kadang anak dekat rumah kita tak mau bangun. Kadang suami je kita tegak. Suami dia tengok bola semalam kan, habis lewat-lewat tu, lepas tu dia malas nak bangun. Dia, abang siap dah pesanan ringkas khidmat masyarakat. Dia kata kat bini dia, saya jangan gerak abang lah, abang tak mau bangun lah kan. Tak apa, ibu-ibu nak pahala yang lebih, ambil ayak segelas, pi kat dia duduk dengan Leno tu, abang bangun Ustaz, tegak ayak pun tak apa, niat untuk sahur pun dapat pahala. Kalau tak mau corok ayak tu tempel sikit-sikit kan, percik-percik ranjih-ranjih macam nak nikah tu, insya-Allah dia bangun kan. Maka ambillah keberkatan dengan kita bangun sahur, walaupun tadi dengan seteguk ayak ataupun dengan sebiji kurma ataupun separuh kurma pun tak apalah, asalkan kita mengambil keberkatan pada waktu pagi itu. Insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit perubahan yang kita buat, Allah memberikan keberkatan. Sebab kita tak tahu Ustaz kat mana poin keberkat yang Allah nak bagi dalam hidup kita. Ada orang mungkin dengan sebab rezeki, ada orang sebab baca Quran, ada orang sebab mujahadah pergi masjid, ada orang mungkin sebab sabar dengan perangai suami yang macam hantu raya, ada orang mungkin sabar dengan isteri yang kuat beletiak, ada orang mungkin dengan sebab perangai nakal dengan anak, ada orang sebab bangun sahur. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu dekat mana poin-poin yang Allah nak bagi kepada kita ni. The only benda yang kita ada adalah kita terus buat, mengejar keberkatan yang Allah nak bagi pada kita, insya-Allah mudah-mudahan. Dan pastinya sahur ni dia memerlukan kesabaran yang tinggi juga Ustaz. Sabar. Sebab ada soalan yang berkaitan dengan anak-anak kecil ni. Sabar dengan diri kita satu perkara lah Ustaz. Sabar dengan kerana anak-anak ni dalam bulan Ramadan. Ada soalan daripada Nazni Bakar di Facebook. Bagaimanakah untuk kita menerangkan kepada anak-anak yang baru belajar untuk bersahur, untuk mengenali erti keberkatan bersahur ini, agar mereka dapat meneruskan amalan bersahur sehinggalah mereka akil balik dan setelah berumah tangga Ustaz. Yang kedua soalannya,
Bagaimana pula dengan golongan yang bangun bersahur tetapi malangnya tidak bangun untuk solat subuh? Adakah keberkatan bersahur dan menunaikan solat subuh itu untuk ahli keluarganya? Mohon penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Saya dahuli dengan jazakallah khair. Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru. Ustaz, kita akan jawab selepas ini untuk soalan yang diajukan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kita berjaya seketika. Bagi bau. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Salam Ramadan al-Mubarak, salam Jumaat penghulu segala hari. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra untuk topik yang kita bicarakan pada pagi ini, berkat sahur. Jadi kepada yang masih lagi belum bangun, sila bangun sekarang dan jangan sahur lagi. Sebab apa? Masa sahur telah pun tamat. Dan boleh sambung dengan tugas kita dalam kehidupan seharian, mencari rezeki dan sebagainya. Dan boleh sama-sama itu menonton dan juga mengikuti Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jangan lupa seperti yang kita war-warkan, anda boleh tekan butang kongsi ataupun sebar luaskan siaran kita di Facebook. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita soalan daripada sahabat kita sebelum berehat sebentar tadi. Kita ada Nazni Bakar. Untuk kita menerangkan kepada anak-anak yang baru belajar untuk bersahur ni Ustaz, mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu supaya mereka dapat meneruskan amalan sahur ni ke masa-masa akan datang. Dan bagaimana pula orang yang bangun sahur tetapi tak bangun solat subuh Ustaz? Allahu Akbar. Dua soalan yang diajukan Ustaz. Baik, terima kasih pada Nazdi Bakar untuk soalan. Yang pertama, macam mana nak terang, nak pergi faham ke anak-anak ni dalam bab nak bangun sahur. Jangan kata orang budak-budak, orang tua-tua mungkin tak bangun. Sebab apa? Satu je saya rasa yang tak bangun ni sebab dia tak faham tentang sahur ni bukan hanya simbolik kamu makan. Kalau kita makan semata-mata, waktu lain pun banyak. Kan? Tapi ada benda yang benda lain yang nak dididik kepada kita. Sebab tu saya rasa benda yang mujahadah ni, saya pun ada anak dan ramai yang mungkin ada anak pun berhadapan dalam macam cabaran yang paling penting adalah kita nak fahamkan anak tentang ini adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak termasuk dalam soal kewajipan, tapi inilah yang nak menandakan berkat dan meriahnya Ramadan. Sebab bulan lain kita jarang nak bangun sahur. Kan, kalau gerak anak-anak kata, mama ni pening ke apa? Ni bukan bulan puasa. Nampak puasa tu sendiri, dia ada simbolik dia adalah dengan sahur. Maka didik pada anak. Sebelum sampai bulan Ramadan ni, kita dah kena mention kepada anak, ni lagi 40 hari, lagi 20 hari, kita nak puasa dah. Adik kena bangun sahur dah. Untuk kita tanam keseronokan pada dia. Ataupun boleh main dengan sistem reward and punishment. Kita duk buat dah setiap tahun. Kalau puasa penuh, bagi duit raya. Tuan tengok anak excited macam mana. Dia lapak ni Ustaz sampai meloreh berjalan. Tak boleh Ustaz. Kan, muka ni macam nak tokok orang. Tapi dia gagah puasa sebab apa? Sebab bila kita abang dengan reward and punishment nak bagi duit raya. Padahal kalau dia tak puasa pun dapat duit raya. Dapat juga. Tapi ini psikologi yang kita bagi dengan reward and punishment. Nabi SAW sendiri, Nabi suka bagi hadiah kepada kanak-kanak. Saya bila sampai di negara Arab tahun 2012 dulu, sampai kemudian saya tengok satu budaya bila masuk bulan Rabiul Awal, mereka suka bagi hadiah anak patung ataupun coklat manisan kepada budak-budak. Bila kita tanya, saya tanya Syekh saya, apa kenapa dia bagi orang Arab suka bagi macam ni? Dia mengambil sifat Nabi SAW yang suka bagi hadiah manisan coklat kepada kanak-kanak. Sebab tu budak-budak suka kat Nabi. Jadi kita buatlah pada anak kita juga. Dia bangun pagi, bagi kat dia reward apa-apa. Contohnya sebulan, tanya dia sebulan ni nak apa. At least minimum abang dia kena bangun 20 hari. 10 hari ekstra diskaun kok dia tak larat nak bangun sangat dah. Jadi lama kelamaan dia akan keep learning. Maka bila ada dia seronok, maka dia akan buat. Lagi satu saya rasa teguran yang saya rasa kita kena buat adalah ramai orang yang suka buat pembudayaan bila anak tak puasa dia asingkan daripada makan meja sekali. Makan. Jangan. Saya pesan jangan. Tolong jangan buat. Tuan-tuan, bila kita makan berjemaah tu ada keberkatan. Kan, tiba-tiba kita asingkan anak akan rasa pengecualian. Terpinggir. Tidak ada syariat ke atas kanak-kanak untuk berpuasa. Dengar bergelok. Tidak ada syariat ke atas anak-anak untuk berpuasa. Sebab berpuasa ni kena apa? Orang tu balik, orang tu berakal.
bukan syarat 10 tahun. 10 tahun ni pada solat. Adapun dari segi puasa tak tertaklif ke atas kanak-kanak. Maka janganlah hukum depa sehingga diasingkan duduk penjuru dunia. Hang tak puasa, tak puasa dia buh kicap betul telur separuh, telur kuning kena tarik, makan telur hak putih tu ya. Budak tu nyonyong lah makan ke ujung ujung meja, ujung-ujung tu. Jangan asingkan. Letakkan mereka sekali. Fahamkan mereka tentang fadilat dan kelebihan Ramadan, puasa, sahur, berbuka, maka insya-Allah lama-kelamaan akan timbul minat pada dia. Even macam anak saya pun hari pertama itu yang 7 tahun, dia tak puasa. Lepas tu kita fahamkan, kita pun belajar. Abang faham kenapa tak puasa? Dia kata tak larat. Okey, tak apa, esok bangun sahur balik gerak. Tapi kena sabarlah, mak ayah ni kena sabar, gerak dia pelan-pelan, jangan rosakkan mood dia, jangan bagi dia menangis. Benda-benda tu akan spoil. Bila alhamdulillah lepas daripada hari pertama je dia berbuka, sampailah kemarin ni dah 10 hari dia boleh berpuasa tanpa dia tinggal. Bila dia faham, saya tak wajibkan. Dia kata macam semalam saya sampai Kedah semalam petang, dia mai kat saya, dia kata Walid letak larat lah boleh nak buka puasa. Saya kata boleh tak? Jom Fahim peluk dulu Ustaz. Peluk dia lena, dia jaga pukul 6 lebih. Dia yang letak larat tadi hilang dah. Maksudnya saya rasa sebab memujuklah kita sebagai mak ayah. Jangan, tak perlu wajibkan mereka, tetapi bagi semangat dan kefahaman kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mental kena kuat lah. Mental lah. Kita pun mental kadang-kadang koyak kan. Apatah lagi anak-anak kan. Jadi saya rasa dalam bab ni kita usahakan bersama. Dan yang kedua, soalan dia puasa tapi tak semayang. Baik, bangun sahur dan puasa ni adalah satu syariat. Sunat bangun sahur, puasa wajib bagi mukallaf. Dalam bab tak semayang pula adalah satu unsur kewajipan rukun Islam yang lain. Tak tinggal semayang ni dosa besar. Tapi jangan disebabkan satu kesalahan yang dia buat menghukum untuk meninggalkan kebaikan yang lain. Pegang ini. Kita ni teruk, huduh piang ni perangai. Buat maksiat ni bergenuk, orang kata panggil, berlambak-lambak buat. Maka jangan menafikan hak untuk buat benda baik walaupun sikit. Sebab kita tak tahu ni Allah nak redha kita kat mana. Jangan duk pegang ayat ini alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang dah tak sembahyang atau suruh buat semua syariat lain. Jangan ajak macam ni. Walaupun tuan-tuan jahat tara mana sekalipun, hang ni yang nak menakan sarik dul, lepas tu yang Tok Wan dia memang bekas yang 6 jahanam dulu ni kan, hak yang dalam cerita Piramli. Lepas tu mak dia ni memang hak yang memang gangster paling jahat sekali dekat Malaysia sekalipun. Memang keturunan ni kalau cek tu dia silsilah dia memang bebai teruk ni kan. Kalau itu pun sekalipun jangan menafikan hak untuk kami buat baik. Kerana ingat ketika mana seorang yang nak bertaubat kepada Allah dah bunuh 100 orang pun, ketika mana dalam perjalanan nak mendapatkan keampunan itu, memang dia niat nak bertaubat ni, nak berubah bercari ni, mati dalam tubuh Allah boleh ampunkan dia. Maka dengan sedikit kebaikan itu jangan menidakkan banyak. Dengan banyak maksiat yang kita buat, jangan menidakkan walaupun dengan sedikit kebaikan yang kita nak buat. Walaupun dengan bangun sahur. Mana nak tahu dengan sebab duk bangun sahur kita ni ahli maksiat kan. Mungkin kita ni tak puasa apa Ustaz. Dia memang tak puasa setiap hari. Geng ye plastik hitam ni kan. Tapi dia sentiasa bangun sahur. Mana nak tahu dengan sebab tu Allah memperbaiki akhlak yang lain. Meninggalkan semayang, ingat ma baina rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur? Satu benda, semayang. Beza kita dengan kafir ni satu benda, semayang. Jadi kalau tak semayang ni habis huduhlah piang. Di antara maksiat dan jenayah yang besar dilakukan dalam Islam adalah meninggalkan solat. Jadi saya doakan mana yang mungkin belum solat tapi dah berpuasa, dengan asbab berkat puasa, berkat sahur, Allah akan memperbaiki akhlak untuk sentiasa menjaga solat pula. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Allahu a'lam. Allahu akbar. Begitu besarnya nikmat dan juga ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas umat ini, sehingga kan melalui keberkatan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan makan sebelum berpuasa yang dinamakan sahur itu juga ada padanya keberkatan dan juga kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook kita, KC. Baik Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan sahur? Adakah sekadar makan untuk mengenyangkan perut dan menahan lapar seharian esoknya? Bagaimana yang dikatakan sahur berkat? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih kepada KC untuk soalan yang sangat baik. Biar saya nak mengajak ada 1,800 yang sedang menonton di FB ni tuan-tuan.
bantu saya untuk tekan butang share, sebarkan seluas-luasnya ilmu dan bermanfaat pada pagi ini berkaitan berkat sahur. Dengan berkat tuan-tuan sebar ni, ada orang dapat keberkatan yang lain. Dan kita kongsi keberkatan tu dengan menunjukkan satu benda yang baik. 1,800 orang sedang menonton. Tu tak kira depan televisyen. Hak menganga daripada tadi ni sejam lebih buat keluar telefon, tekan je butang share. Walaupun kita tengok telefon, takkan nak share TV ke orang kot, pergi hantar kat jiran kan. Jadi buatlah benda baik ni, bukan susah pun, tekan butang share. Benda ni tag nombor kawan-kawan kita, nama-nama kawan-kawan kita kenal. Mudah tu adalah satu kebaikan yang kita buat. Tak rugi sikit abuk. Tak ada orang patah tangan pun dengan tekan butang share tu. Jadi buatlah kebaikan insya-Allah, ataupun copy link hantar dekat grup-grup WhatsApp kita tu. Banyak tu grup masak apa hari ni, masak apa minggu depan, nerak petau petik air apa semua ni. Sebarkan agar ada manfaat insya-Allah. Baik, bersabit pada soalan yang pertama, kita faham dulu apa maksud sahur. Nah, disebut oleh Imam Ibnul Al-Athir dalam kitab Nihayah Al-Kharib, menyebut tentang apakah makna sahur. Dengan baris fathah ialah apa yang disahurkan daripada makan. Dengar bagi Allah, yang dikatakan ta'ris as-sahur itu adalah yang disahurkan daripada makanan dan minuman. Apa pula yang disebut dengan suhur? Suhur ni dengan berbaris dhammah adalah yang disebut dengan, kalau kita belajar ilmu alat ni, disebut dengan masdar dan fi'il. Fi'il ni adalah perbuatan yang dibuat. Kalau kata sahur tadi, makan dan minuman. Makanan dan minuman. Adapun suhur dengan baris dhammah ataupun dengan masdar adalah fi'il yang disebutkan dengan perbuatan itu sendiri, dan kebanyakan diriwayatkan adalah dengan baris fathah yang dikatakan adalah tepat adalah baris dhammah. Maksudnya bahasa mudah, yang kita duk bangun pagi tu bukan sahur, suhur. Yang kita duk ambil makan minum tu baru sahur. Bangun perbuatan tu adalah disebut dengan suhur. Baik, maka disebutkan juga, disimpulkan bahawa makna sahur itu sendiri yang paling tepat menggunakan kalimahnya adalah kita bangun untuk suhur. Cuma adakah salah dengan sebut sahur? Tak salah. Sebab itu adalah menjadi bahasa yang digunakan, semua orang faham dah. Tak masuk api Melaka pun sebab salah dari segi sebut istilah. Sahur adalah mengambil daripada makanan dan minuman yang diambil pada waktu pagi sebelum kita nak berpuasa. Suhur adalah perbuatan kita bangun untuk mendapatkan perbuatan nak makan dan minum tadi. Itu makna dari segi sahur ataupun suhur. Soalan yang kedua ditanya, adakah bagaimana yang disebut dengan sahur boleh mengenyangkan perut? Adakah makan untuk kenyangkan perut? Baik, dengar bagi elok. Mengenyangkan perut ni tidak pernah diajak oleh Nabi SAW. Disebut dalam riwayat hadis, Nabi SAW tidak pernah merasa kenyang seumur hidup Nabi. Nabi ni tak pernah rasa kenyang. Walaupun lepas jadi pemimpin yang paling besar dalam negara tu pun, Nabi tak pernah akan mendidik diri dia untuk merasa kenyang. Sehingga kata disebut dalam hadis, kami adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka tidak ada istilah kita, orang panggil polot makan ni, pulun makan ni sampai rasa kenyang. Sampai tak boleh nak bubuh dah Ustaz, dia pulun gigih Ustaz. Dia pi bazar beli banyak macam. 10 jari ni dia sangkut 10 makanan. Kalau dia ni jenis spesies jari lebih street Russian ni, dia akan sangkut juga kalau jari tu kuat Ustaz. Nak abang kata beria ni. Sehari balik, dia makan sikit, dia dah kenyang dah Ustaz. Maka bila dah kenyang ni, dia pulun duk bubuh lagi. Last kali dia minum cendol. Tengah semayang ni Ustaz, cendol di ujung duk keluar separuh ni. Dia rokok sujud tu terkeluar berok. Kan? Jadi Islam tak ajak kita sampai untuk nak makan untuk kenyang. Sebab tu disebutkan dalam hadis, wa an jismihi fi ma ablahu. Di antara benda yang akan dipersoal kepada manusia adalah soal tubuh badan, jaga macam mana. Maka sebab tu niatkan juga bulan Ramadan ni jangan ajak diri untuk kenyang, berhenti sebelum kenyang. Dia isyarat kenyang ni sampai rasa sengkak Ustaz, nak bangun tu rasa bersandar macam ulak sawah. Dia kena ambil mood Ustaz, nak perbetul kaki pun macam penguin dia alih kan. Tu kenyang. Maka sebelum sampai kepada tahap kenyang ni, berhenti siap-siap. Dia Nabi ajak apa? Dalam perut ni kena isi dengan 3. Yang pertama 1/3 ayak. Yang kedua 1/3 makanan. Yang ketiga 1/3 adalah pernafasan. Maka maksudnya apa? Portion makanan yang adil pada perut ni berapa? 33 campur 33 bersama dengan 66.6% sahaja. Baki lagi 33% ni adalah untuk pernafasan. The moment kita mengambil lebih, kita buat masuk lebih daripada 66% ni, maka dia akan masuk waktu yang sampai kita sengkak ataupun pedih ulu hati, ataupun dia banyak rasa
berat tu. Maka jangan ajak sampai kenyang. Islam tak pernah ajak kita sebab dia akan jadi punca kepada banyak penyakit dan bermalasan pada tubuh badan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Baik, Asal macam nak bagi pantun sikit Ustaz. Baik, bulan puasa orang bertaubat, meminta ampun kepada Tuhan, patah cinta hati kuluma, eloklah pergi membawa badan. Tu pantun Ustaz. Jadi kepada yang berpuasa, yang mana yang tengah frah tu, jangan frah lama-lama Ustaz. Bulan puasa ni bulan kita banyak doa. Kita banyakkan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita, terutamanya di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. InsyaAllah kita akan bicarakan banyak lagi berkenaan dengan berkat sahur. Terus kekal bersama Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Masih lagi terus kekal bersama dengan Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk topik berkat sahur. Kita masih lagi bersama Ustaz Yaakob Yusra, istimewa dibawakan oleh Madat Murtaza Dakwah Center. Fadil Ustaz, alhamdulillah panjang lebar kita bicarakan topik berkat sahur pada pagi ini. Dan bila sebut tentang berkat sahur, tentang Ramadan Ustaz, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan ganjaran pahala yang cukup besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peluang ini Ustaz juga tidak dilepaskan oleh Madat untuk menyantuni para pengunjung dengan kepelbagaian juadah berbuka, bersahur. Siap saya tengok ada edaran bubur lambuk yang memang tak relax Ustaz kata, betul Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit hidangan yang bukan biasa-biasa ni, berapa ribu orang yang datang, mungkin sedikit pencerahan daripada Fadil Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah. Saya rasa kalau di ni Madat sendiri ni bulan yang paling tak relax lah. Staff-staff ni kira dibekukan cuti Ustaz. Sebab memang kita jadikan perkampungan Ramadan. Cuma tahun ni kita buat perkampungan Ramadan versi Mekah. Kalau tengok imam-imam pun buat main memang tak relax Ustaz. Macam ni minggu ni seminggu Muzammil Hasballah daripada Indonesia kita buat main. Kalau tuan-tuan banyak tengok di video-video viral di YouTube dan sebagainya, memang akan tengoklah video-video ratusan juta view untuk Muhammad Samad, dia imam. Dan bukan takat imam ya, saya 6 bulan sebelum ni dah cari dah mubaligh yang duduk belakang, bila imam baca dia Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, ikut sebiji macam Mekah. Kalau pejam mata tu macam duduk kat Mekah betul lah. Jadi dan alhamdulillah dari segi sambutan sangat luar biasa. Masjid sampai penuh Ustaz. Kita tambah lebih 20 biji kemah dekat luar tu untuk orang sembahyang melimpah ruah sampai kat luar lah. Siap kipas. Siap. Aircon 10 biji Ustaz, terangkat keng-keng ni sejuk. Kemudian dari segi makan, alhamdulillah sahur untuk macam Jumaat Sabtu 1000 pack Ustaz. Sahur. Untuk berbuka 3000 ke 5000 pack setiap hari. So untuk Ramadan ni hampir 200,000 pack makanan kita sediakan sepanjang Ramadan secara percuma kepada semua. Macam minggu lepas pun alhamdulillah tim TV3 datang untuk kita buat Tanyalah Ustaz di Madat. Pagi tu je sahur 1000 lebih Ustaz. Geng-geng motor mai, rombongan Cik Kioh atau mana hala pun mai. Lepas subuh. Dan kita kalau biasa orang buat Qiyamul Lail ni 10 malam akhir Ustaz. Kita tak ada. Bermula daripada
Ramadan ni, pada awal sampai kemarin, sampailah habis Ramadan ni pun tiap pagi ada khemulai. Dan alhamdulillah jemaah pun tak relax, dengan mai pun ramai. Jadi kita semangatlah bila orang mai support ni, of course lah kita nak memberikan lebih kepada orang ramai lah. Jadi kita mengalulukan even grup tadarus Quran, Ustaz. Tak tahulah, bukanlah nak claim kan, tapi alhamdulillah saya rasa lebih daripada 20-30 grup tadarus sahaja. Kanak-kanak ni kita terpaksa pecah sampai 10 lebih grup. Bukan budak-budak. Tak relax lah kalau budak-budak sampai ramai beratus orang mai mengaji ni. Itulah seronok, Ustaz. Kita dapat tumpang pahala dan manfaat. Dan kita sediakan menu, Ustaz tengok tu, menu sahur dengan menu berbuka. Macam restoran tu. Apa boleh pilih nak makan apa kan. Macam semalam nasi, baru ni makan nasi ganja. Nasi ganja patut syariah lah, bukan ganja pening-pening tu. Nama je nasi ganja. Bukan dayak ketum ke apa tak. Jadi menu ni kita sediakan agar orang mai, ada orang tak boleh makan ayam, dia nak makan daging saja. Tu yang mai hari tu. Mai esok, mai lusa, ada tulat dan semua menu tu kita sediakan. Yang bestnya, Ustaz, duit bukan ada, Ustaz, tapi buat dulu. Tahun lepas pun sama agak, duit dalam akaun dah 20,000. Saya waktu umum nak buat makan untuk 200,000 orang, Ustaz. Demi Allah, dalam akaun dah 70,000 je. 70,000 demi Allah ni. Waktu tim kata, Ustaz, mana cukup 70,000? Tak apa, kita jalan dulu. InsyaAllah Allah akan bagi manusia kekeriman Tuhan ni untuk mencukupkan keperluan. Dan alhamdulillah hari ni hari yang semalam, hari yang ke-10 kita buat berbuka puasa, dan pagi ni, pagi yang ke-11 bersahur, ada aja makanan yang kita boleh bagi kepada orang ramai, insya-Allah. Allah Akbar. Ada yang komen kat bawah kata bestnya, Ustaz, tapi sedih sebab tak dapat join. Jadi mungkin ada yang di luar sana, Ustaz, para penonton kita, terutamanya penonton tanya Ustaz, tertanya-tanya, kalaulah mereka juga nak menyertai package program tajaan Ramadan Madak ni, macam mana, Ustaz, untuk meraih ganjaran yang besar di bulan Ramadan ni, Ustaz? Baik, memang kita kalau tak boleh nak join, nak main, ada main duduk jauh-jauh, duduk Johor, duduk KL, apa nak pergi Brunei, Singapura ada. Memang tak boleh nak join, tapi tuan-tuan boleh join untuk buat tajaan pun tak puas hati dah. Macam banyak lah kawan-kawan kita yang duduk daripada Singapura, daripada Johor, mereka tak boleh nak main, Ustaz. Tapi mereka buat tajaan, Ustaz, bubuk saya nak sponsor untuk 1,000 pack. Dan saya kata satu bubuk tu harga RM3, so dia transfer 3,000, so 1,000 orang dapat manfaat. Untuk bubuk lambuk ni secara konsisten, Ustaz, kalau buat 2,000 pack sehari takkan cukup, kena lebih, sampai 3,000, 4,000 pack. Ni tambah ni kita beli bekas baru, saya pergi di China tu, saya custom bekas, harga sama dengan harga bekas cak ayam dulu ni, tapi lagi baik, lepas tu boleh masuk microwave kan. Jadi tambah baiklah. Dan alhamdulillah semalam pun kita hantar tim Madat pergi ke China, ada satu rombongan untuk pembelian perabot untuk asrama pelajar kita. Pelajar kita akan masuk pada lepas raya minggu pertama. Jadi memang struggle lah, kita baki lagi 3 minggu je, Ustaz. Jadi siapa yang nak menyumbang, ada 2 benda yang saya boleh recommend pada tuan-tuan. Yang pertama, untuk tajaan berbuka dan juga sahur, tuan-tuan akan dapat pahala yang Nabi sebut, pahala bagi orang makan yang berpuasa ni. Macam mana dia pahala puasa itu dapat mengurangkan sikit pun kebaikan. Yang kedua, saya nak mengajak tuan-tuan lah, kalau nak menyumbang yang jenis bersifat kekal, wakaf yang bersifat kekal ni adalah asrama pelajar. Yang tuan-tuan tengok tadi bangunan 4 tingkat, tuan-tuan dalam masa 8 bulan kita siapkan. Bangunan tu dah siap lah ni, structure 80-90% dah siap, cuma nak siapkan perabot. Jadi semalam alhamdulillah jam 7 petang kemarin, tim kita 4 orang tim kita pergi ke China, ke Guangzhou, dan juga ada 2-3 tempat yang lain untuk memberi perabot. Sebab harga memang beza banyak lah, Ustaz. Kalau ikut BQ kita, untuk nak siapkan internal designer dalam tu mungkin mencecah hampir 1 juta untuk bangunan 4 tingkat. Bila kita pergi tim di sana 500,000 ya, Ustaz, separuh harga. Tapi effort tengah lebih lah, bulan Ramadan nak kena berjalan kaki dekat Guangzhou, China yang besar tu, Ustaz, tak relax punya. Tapi itulah pengorbanan yang saya rasa kita dengan tim buat untuk memastikan dengan kelangsungan duit yang tak tahu mana ni, bukan nak Papa Megah Holding, Ustaz, Mengah Holding ni kan, tapi Pulun juga buat untuk apa, nak memastikan manfaat dapat kepada anak-anak kita. Jadi kos yang diperlukan dalam minggu ni sekitar saya rasa 200,000. Sebab nak beli perabot tu, depa dah ada kat sana ni, dah ada kat bumi Cina lah ni. Jadi 200,000 ni saya rasa macam berat, Ustaz, bunyi dia. Tapi percayalah, yang sedang menonton kat FB sekarang ada 1,900 orang. Ni kat Facebook. Yang dekat depan televisyen tu suruh kira lah. Betul. Kan, hak yang semua tak relax ni, tuan-tuan, jomlah kita pakat-pakat rebut. 2, yang pertama tadi tajaan Ramadan, atau yang kedua nak yang bersifat kekal untuk asrama tadi. Sebab budak-budak ni, tuan-tuan bayangkan, tahun ni ada 6,000 permohonan nak masuk belajar tempat kita. Yang kita mampu ambil 100 orang lebih sikit. Itulah kira paling banyak rekod. Tahun lepas ambil 15 orang, tahun sebelum ni 10 orang, Ustaz. Bayangkan 5-6 ribu permohonan ambil 10 orang. Rasa huduh piang. Jadi
tahun ni dapat 100 orang kuota tu tuan-tuan, jadi kita perlukan semualah. Nah, tuan-tuan tolong menyumbang, dan siapa yang menyumbang kita ada satu buku khas untuk siapa yang ada anak, yang ada cucu. Nama dia buku Diary Kid Ramadan. Ni tak relax tuan ni, kita siapkan dalam dia ada checklist untuk solat dia, baca Quran dia walaupun simple tapi sangat bermanfaat lah. Anak-anak seronok Ustaz bila ada ni. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di website kita, ataupun ada 90 ibu lebih yang lain berguling-guling baca tak habis, ambil sebagai manfaat. Tak ada duit pun tak apa Ustaz. Depa Ustaz habis tak ada, beli peluk dekat minggu lepas. Kan, beli tirai baru, beli kuih raya, kuih apa semua tak ada dah. Tuan-tuan tolong sebar luaskan pun aci dah. Jadi saya doakan mana yang menyumbang berkat Ramadan, amin, Allah berikan syurga selama-lamanya buat kita semua. Yang tak bayar, tak boleh derma, tolong sebarkan mesej kepada orang ramai, viralkan, mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Terima kasih TV3. Alhamdulillah, dan demikian yang telah pun dapat kita sama-sama kongsikan kepada para penonton. Terima kasih kepada Ustaz Yaakob Yusra. Kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lagi perbincangan berkat sahur di siaran tambahan TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali di TV9 selepas ini. Enak rasanya cucur badak jarang-jarang di Pelawa Kawan, rajin berpuasa, solatnya tidak, tandanya orang keliru beriman. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Siaran tambahan 30 minit kami powerkan kepada anda eksklusif bersama dengan Fadil Ustaz Yaakob Yusra untuk topik masih lagi kita bicarakan berkat sahur di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah sama-sama kita mengambil ruang dan kesempatan ini memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara negara kita, diri kita, masyarakat kita dan seluruhnya daripada bala bencana, wabak, penyakit, musibah, sama ada yang kita sedar ataupun yang tidak kita sedari. Dan kita doa juga mudah-mudahan keselamatan saudara-saudara kita di Palestin khususnya, insya-Allah. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan. Tadi Ustaz tak sempat jawab. Ada satu lagi Ustaz, soalan yang diajukan oleh KC di Facebook yang menyatakan bagaimanakah yang dikatakan sahur yang berkat tu Ustaz. Sedikit pencerahan pada Ustaz. Baik, sahur yang paling berkat. Dia cerita kita nak yang paling berkat lah. Yang paling berkat adalah dilewat-lewatkan sahur. Maksudnya kita tidak mengambil pada separuh malam, tetapi pada penghujung malam. Ini sebelum masuknya waktu fajar dan sebelumnya masuk waktu imsak. Dia kata tadi dalam keadaan dia, cerita dia kalau subuh masuk 6 suku, maka 5.30 tu cantik. 5.30 tu bangun pederah, cantik. Kalau kita bangun awal, buat tahajud lu, baca Quran lu, atau duduk saja dengan berzikir pun dah dikira sebagai menghidup qiyamul lail. Qiyamul lail ni bukan dengan semayang semata-mata, bukan dengan baca Quran semata-mata, duduk diam dan berzikir dalam hati tu dah kira sebagai manfaat dah. Maka jangan pergi balas awal. Kadang ada orang dia makan 4.30, 5, betul mengali toya sikit lagi pukul 8 jadi lapang. Jadi yang paling berkat adalah yang paling lewat. Nah, dia berbeza dengan berbuka, yang paling berkat yang paling awal. Lepas tu dia pegang istilah lewatkan sahur, percepatkan, segerakan dengan berbuka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan seperti yang Ustaz sebut tadi berkenaan dengan puasa, kita raikan lagi untuk soalan yang berikutnya. Muhammad Faizal Ahmad di Facebook, selalu kita dengar ganjaran bagi orang yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Apakah pula bentuk ganjaran bagi suri rumah yang tidak boleh berpuasa namun tetap bangun setiap hari seawal jam 4 pagi bertungkus lumus, memasak dan sabar mengejutkan ahli keluarga untuk bersahur. Jadi kita salutlah kepada seluruh ibu-ibu suri rumah yang sepenuh masa menguruskan keluarga. Ini satu jihad yang besar. Sedikit kata-kata semangat dan juga pencerahan daripada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abang Faizal Ahmad kita. Bagus soalan ni. Berkaitan orang perempuan ataupun suri rumah ataupun isteri yang ni depa tak boleh puasa sebab uzur syar'i ataupun mungkin baru lepas bersalin kan, ada nifas dan sebagainya. Tapi depa tolong sediakan apa ganjaran depa dapat ni. Depa tak boleh puasa kan, pertengah hari boleh balas mi tom yam,
petang buat mi apa ni? Mi rebus. Petang sebelum buka puasa boleh mi celup pula. Mi menu dia boleh makan daripada pagi sampai petang, tak ada masalah kata dia. So apa kebaikan? Baik tuan-tuan ingat disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika mana mengalihkan duri yang berada di atas jalan tu pun dah dikira sebagai amal kebaikan ataupun dengan ibadah. Apatah lagi dalam bab menyediakan makanan pada orang yang nak berpuasa dan orang yang berbuka puasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kedudukan pada 807, kata Nabi, sesiapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seumpamanya bagi orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangkan sedikit pun pahala pada orang yang berpuasa. So bahasa mudah macam inilah, kita bagi kebaikan, kita memudahkan orang untuk makan dengan makanan asbab kita, maka Nabi kata dapat pahala macam tu tanpa kurang sikit pun. Maka pahala yang orang tahu tak relax sangat lah. Kita bukan hanya sediakan makanan untuk orang nak sahur tadi, isteri-isteri kita buat kan, malah mereka ni pioneer kepada perbuatan kebaikan. Kalau kita bangun-bangun pagi Ustaz, pukul 5.30, pukul 5.45, bangun-bangun buka tudung saji tak ada apa. Boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Ibadah sahur tu tak ada terus untuk kita. Tapi dengan sebab bini kita tolong atok kurma atas meja, dia buat ayak kat kita sikit, soya ke apa bagi kita minum, itu dah menjadi asbab kita ni beribadah. Permulaan kebaikan itu adalah daripada siapa yang menyediakan. Pioneer ataupun pemula ni benda yang cukup besar manfaat dia. Macam Ustaz, kalau dulu zaman dulu kan famous MLM kan, multi level marketing. Siapa yang paling untung Ustaz kalau dalam multi level marketing ni? Yang paling atas. Yang paling atas. Jadi suri rumah ni duduk paling atas tu. Dari segi piramid dia, kamu duduk yang paling atas. Asas yang paling utama. Peranakan ibadah yang berlaku dengan bersahur keberkatan, maka bersahur tu sebab nak puasa. Sepanjang hari dapat dah pahala sahur dapat dah. Pahala berpuasa dapat dah. Pahala berbuka pun dapat lagi nanti. Allah. Lepas tu dengan sebab dia makan, ada kekuatan dia untuk nak bangun semayang pula. Pi tarawih dapat lagi pahala. Mak Long duduk di rumah menganga tengok Hindustan golek-golek Tapi noh hak Pak Long mujahadah pi keluar semayang, anak-anak keluar semayang dapat pahala. Mengaji kat masjid dapat pahala cemeh. Free of charge. Yang ni kata multi level marketing yang paling menguntungkan. Jadi tahniah saya ucapkan pada semua jadi suri rumah. Kalau loan ranger tu Ustaz kata terasa kami hak single mingle ni tak apa. Kan hampa jangan duk pemalas sangat pi lah tolong mak hang kat dapur. Kau dapat pahala. Kan kata tak ada kerja nak buat pi tengok kat masjid. Macam kami di masjid kami Ustaz, dia orang duk mai sukarelawan kan. Ramai Ustaz, depa duk mai kan. Seronok depa pi tolong. Bukan hanya potong bawang, membawang, sambil membawang tu pun dapat kebaikan. Jadi carilah ruang dan peluang untuk buat pahala ni. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih pada soalan untuk bertungkus lumus. Bukan takat bertungkus lumus, berlumus tungkus tu. Nak memastikan anak-anak bangun. Ingat senang nak gerak suami. Kan gerak saat pi 5 minit dia nak balik, dia buling kat depan pula. Mai kat dapur buat anak-anak mata tak mau celik. Maka semua ni mujahadah yang Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Bersusah payah dalam buat ibadah ni seperti mana berhijrah kepada aku. Mudah-mudahan pahala tu kita dapat. Dia ibu ni, wanita ni, dia ada arts of persuasion, kata guru saya sebutlah. Dia ada seni dalam memujuk. Dengan kata suami, anak pun dia terror juga pujuk Ustaz. Kadang macam Ustaz sebut tadi lah, ada satu hari tu menu dia tahu dah anak dia suka makan apa. Jadi menyebabkan anak tu semangat untuk bersahur dan juga berpuasa. Sekali lagi tabik kepada seluruh ibu-ibu dan juga wanita di luar sana, dan tidak dilupakan isteri dan juga ibu saya yang betul-betul lumus Ustaz. Tanpa mereka ni siapalah kita Ustaz. Kadang orang yang duduk dengan tok tu lagi manja dengan tok dia, insya-Allah tabarakallah. Baik. Berikutnya untuk berkat sahur kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Juhara Abu Bakar. Ustaz, terdapat sesetengah orang yang suka menayangkan makanan di media sosial sewaktu bersahur dan waktu berbuka puasa. Adakah perbuatan ini dibenarkan dalam Islam? Dan kedua Ustaz, benarkah jika masakan kita dihidu oleh jiran kita, kita wajib berkongsi makanan tersebut dengan mereka? Ustaz, dua soalan daripada Juhara Abu Bakar. Baik, yang pertama soalan berkaitan menayangkan makanan di media sosial lah, menggunakan apa yang dia ada, sahur kan, ataupun berbuka. Dari segi hukum tidak ada dalil yang khusus dari segi pengharaman untuk menayangkan, menunjukkan makanan dan sebagainya. Cuma dari segi common sense-nya kita dalam bab ni saya rasa
tak perlulah kita nak berlebih-lebih sangat, sebab kita yakin ada orang yang akan sakit dengan sakit hati, macam-macam benda lah yang kamai. Hasad, takut penyakit ain, Ustaz. Jadi benda-benda macam ni kita ambil juga langkah apa, take for granted. Ambil langkah yang terbaik adalah bersederhana. Kata guru kami dulu di masa saya ada seorang guru kami, dia sangat strict dalam bab ni, Syekh Dr. Yusri Al-Hafiz Al-Azhari. Dia ni doktor pakar, dia memang klinik anak saya yang sulung, disunat di hospital beliau. Tapi dia juga pakar hadis. Setiap pagi di mukhatam itu dia akan ajak kita hadis. Jadi kami ni biasa daripada Hayat Ashir tu pergi ke sana dalam sejam Ustaz, pergi pengajian kan, subuh-subuh dia akan baca kita hadis. Syekh kami dia tak bagi, Syekh Yusri dia tak bagi untuk mempertontonkan gambar makanan di media sosial. Bila kita tanya sebab apa, dia kata berapa jiwa yang akan sakit dengan kamu berkongsi makanan yang sedap-sedap tadi. Berapa jiwa yang akan sakit? Mungkin ada isteri yang sedang mengandung, mengidam sebab tengok makanan yang kita tonton. Mungkin ada orang yang tak ada makanan, dia nak makan, bila tonton makanan tu teringin dia. Jadi banyak jiwa yang akan disakiti berbanding orang yang suka. Malah orang yang mungkin like status kita pun Ustaz, dia tak suka kita tonton makanan sebab dia tak dapat makanan tu. Maka sebab tu saya kalau orang panggil review makanan pun Ustaz, saya tak reti nak ambil gambar review makanan tu. Biasa saya makan habis baru saya ambil gambar. Dan nak buat macam mana, kita pun takut kan. Macam pagi tadi sahur lah kereta kan, plastik tu saya tadi tengok Facebook saya, plastik tu gambar plastik je. Makanan tak ada lah, ada makan roti je kan. Roti pun tak ada orang nak teringin sangat, roti cak ayam tu kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dalam bab ni saya kata kita bersederhana. Kongsi tak ada masalah, nak kongsi kebaikan, kebahagiaan lebih baik daripada kamu berkongsi benda yang maksiat, kutuk orang, bahan orang dan sebagainya. Cuma ambillah take for grantednya, yang paling selamat bersederhana, kerana berpada-pada. Yang kedua, melainkan orang tu Ustaz memang dia ni adalah food review, orang yang memang berniaga kedai makan, tu tak upayalah, memang benda yang dia kena kongsi. Takkan nak kongsi gambar itik ayam, gajah, rimau, bewak aku kan, tak ada kena kan. Jadi perniagaan ni dikongsikan dah, sebab kalau orang tu nak pergi cari juga, itu dia lah punya pasal kan. Okey, baik. Yang kedua soalan berkaitan, benarkah jika masakan kita dihidu oleh jiran maka kena kongsi? Jawapannya tidak. Jenuh kena hak jiran tu jenis hidung, jenis sensor lebih kan, habis akan duduk bau jenuh lah kan. Tak ada kewajipan. Cuma dalam bab berkongsi makanan ini adalah satu sunnah yang baik. Nabi SAW sebut kepada para sahabat, kalau tak ada apa kat rumah kamu, seorang sahabat kata, Rasulullah aku tak ada apa nak bagi ni, Nabi kata lebihkan kuah, bagi kuah pun tak apa kan. Ada seorang sahabat namanya Abu Mirsad, dia ni tak ada apa kat rumah, yang ada adalah basal ataupun dia panggil apa bahasa Melayu Ustaz? Basal ni bawang. Di rumah ada bawang je. Jadi dia bawa bawang pergi jumpa dengan Nabi nak sedekah kat tu. Nabi kata effort bukan tengok pada nilai yang diberikan, tapi pada effort usaha tadi. Saya rasa satu budaya yang baik daripada turun-temurun dulu ni, Tok Wan kita, nyanyang kita duk buat adalah bila mai bulan puasa ni kita suka kongsi makanan dengan orang tu Ustaz. Kan? Hantar pi jiran jiran kiri kanan tapi jiran suka balas pinggan orang ni pun satu perangai juga, membalas pinggan dengan balas pinggan. Jadi sebenarnya berkat kita hantar. Saya ingat arwah mak saya kalau balik kerja, arwah mak saya kerja kadang balik sampai rumah lambat, tak ada nak masak. Arwah mak saya akan beli makanan, dia akan lebihkan beli. Kemudian sampai rumah dia, arwah mak akan kalut-kalut, dia ambil 2-3 biji pinggan, dia buh makanan-makanan di susun, dia kata pergi hantar Yusra, dia panggil saya abang pergi hantar dekat ni, pergi hantar kan ni. Kita pun jadi ejen yang pergi hantar ni lah. Biasa kita tunggu depan rumah, pesanan khidmat masyarakat dia, tak apa, tak balas balik, tak apa, nak pinggan dia. Betul, saya dah hafal skrip tu. Tak apa, tak balas pun tak apa, sebab dah kadang-kadang sampai lambat, pergi hantar makanan lambat, orang tak ada nak bagi balik kan. Tak apa, mak minta pinggan balik ya. Mak sangat sensitif. Tawalah beli Tupperware dia apa kan, tak cukup. Pinggan tak mahal Ustaz, tapi hilang satu corak. Kelam dunia. Jangan buat main. Dia boleh hafal. Jadi tak cukup set kan. Jadi amalkanlah budaya tu. Apa pakat dengan jiran-jiran. Macam kami buat kempen ni, kempen kami sahur dengan berbuka
buat potluck Ustaz. Yang tak bawa tak kira potluck tak apa, mai je. Tapi kalau mai potluck ni seronok Ustaz, yang ni buat cucuk, yang ni bawa ayak, yang ni bawa repek, yang ni bawa puding. Lelas berkat beribu orang dapat manfaat. Setiap hari berbuka puasa dengan keadaan yang macam tu. Jadi kongsi-kongsilah dengan makanan dengan jiran, dan kongsi pula jangan bagi makanan yang tak elok, bagi makanan yang elok. Ni hang goreng cucuk hang ni hantar kat jiran. Hang elok balas kat hang. Dengan macam itulah dalam martabat bab sedekah ni bagi yang terbaik, bukan bagi yang paling tak elok. Wallahu a'lam. Allah akbar. Masa PKP dulu ada grup masak apa tak jadi Ustaz. Jadi grup tu dah makin sunyi dah sekarang. Baik, jadi insya-Allah banyak lagi akan kita kongsikan untuk berkat sahur. Panjang lebar kita akan kongsikan selepas ini. Kita berjeda sekali lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi di pagi Jumaat ini bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk topik berkat sahur. Dan pastinya kepada anda yang mungkin sedang bertugas, sedang bekerja, menguruskan kehidupan, mencari nafkah, menyara kehidupan keluarga, selamat bekerja dan bertugas. Saya ucapkan terutamanya kepada seluruh anggota Barisan Hadapan, pejuang-pejuang yang mempertahankan keselamatan dan keamanan negara kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan pahala yang besar untuk kita terutamanya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini insya-Allah. Fadil Ustaz, kita nak raikan lagi beberapa soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan berkat sahur. Tadi pun Ustaz dah sebut tentang masak ataupun makanan yang kita makan untuk sahur ataupun berbuka bersederhana sahaja Ustaz. Jangan kita terlalu menayangkan sangat cita-cita dan sebagainya. Takut-takut ada orang yang mungkin dia tidak mampu menikmati makanan seperti kita dan menyebabkan kesedihan di hati mereka. Baik, Fadil Ustaz, soalan yang berikutnya datang daripada Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, nasihat Ustaz buat mereka yang kebiasaannya akan tidur semula selepas sahur dengan alasan masih ada berbaki sedikit masa sebelum azan subuh. Yang kedua Ustaz, apakah kepentingan kewujudan waktu imsak sedangkan kita masih boleh makan atau minum sebelum mendengar azan subuh? Ustaz, Intan Zurina di Facebook. Baik, terima kasih Kak Intan. Dua soalan yang baik. Yang pertama berkaitan kebiasaan. Ada orang jenis dia bangun, macam dia bangun pukul 5 dia makan, tak nak tunggu subuh 6 suku, alang-alang dia golek lena balik. Kan? Boleh ke tak? Dari segi hukum tak ada masalah. Tidak ada larangan yang khusus ataupun dalil yang qat'i jelas mengatakan tentang haram dan sebagainya, tak ada. Cuma dari segi kesihatan tak elok sebab bila kita makan, proses penghadaman ni dia perlukan masa 2 ke 3 jam. 2 ke 3 jam ni memang dari segi pakar perubatan pun tidak menyarankan untuk kita lepas makan terus tidur. Dia akan ada faktor yang pertamanya, dia akan boleh kepada masalah penghadaman lah, obesity. Yang kedua adalah dari segi boroi Ustaz. Tu yang boroi pulas kereta. Pulas kereta pakai pulas steering pakai perut tu. Bukan sangkut, pulas pakai steering. Tangan tak pernah tengok buat turun. Jangan buat main. Jadi elokkanlah benda-benda yang boleh bawa kepada mudarat, dan biasanya bila ada masalah penghadaman, nanti akan jadi masalah pada usus, lepas tu dia akan ada masalah pada sembelit. Jadi segala punca masalah ni datang disebut dengan batan ni adalah punca utama dia. Macam mana nak jaga batan ni? Bagi ruang yang secukupnya untuk dia proses makanan dengan baik. Walaupun dengan ada contoh hadis berkaitan, dia kata kena pepak 40 kali. Saya tahu setakat limitasi pembacaan saya tak jumpa hadis berkaitan kena pepak 40 kali ni. Tapi sebenarnya gigit banyak tu adalah benda yang baik. Maksudnya perbanyakkan dari segi bila kunyah puluh-puluh betul-betul itu adalah benda-benda yang sangat disarankan agama. Sebab apa? Bila hancur makanan tu masuk, lebih mudah dari segi proses penghadaman makanan. Perasan tak bila kita makan kalut-kalut Ustaz, dia akan duk, dia panggil apa? Sendu Sendawa. Sebab bila kita pulut makan tak telan dalam keadaan dia akan kacau. Proses pernafasan pun kacau. Jadi itu adalah red flag yang tak baik lah. Jadi selepas makan tidak ada larangan, tapi jangan buat dolak lah. Jangan jadikan sebagai kebiasaan sebab takut jadi habit. Yang kedua, soalan berkaitan apakah kepentingan waktu imsak sedangkan kita masih boleh makan minum sebelum dengar azan subuh. Baik, dengar bagi elok.
Yang dikatakan waktu imsak ni adalah waktu yang disunatkan untuk kita berhenti sebab Nabi SAW nak prevent, prevention is better than cure tadi. Kita tak mau kita dalam keadaan ibadah yang kita lakukan ni adanya was-was di antara ibadah yang kita buat. Jadi maka sebab tu dalam kaedah kita tengok Nabi SAW sendiri, walaupun disebutkan yang kata lewatkan sahur ni bukan sampai tunggu Tok Bilal ketuk mat Allah baru dia berhenti tak. Nabi SAW Nabi akan berhenti, yang disebutkan waktu imsak ni adalah 50 ayat daripada ayat Al-Quran. Disebutkan Sayyidina Anas bin Malik pernah tanya kepada Nabi SAW, Allahumma salli ketika Zaid bin Sabit sahur dengan Nabi, tiba-tiba Nabi bangun. Dan bila ditanya kepada Nabi apakah kadar yang disebut dengan imsak, Nabi SAW kata kadarnya dia adalah apabila seorang lelaki membaca 50 ayat daripada ayat Quran. Nah, di hadis Imam Bukhari, hadis yang sahih. Dan kenapa, apa tujuan penandaan waktu imsak ni juga disebutkan ialah langkah mengelakkan syak ataupun rasa was-was tadi, sama ada sudah terbit fajar ataupun belum. Dengan afdal meninggalkan makan dan minum sedikit sebelum masuknya waktu fajar. Ni sebut dalam kitab Mu'tamad Fiqh Asy-Syafi'i jilid yang kedua muka surat 189. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan itulah antara perkara yang bila sebut tentang makan ini, terutamanya pada waktu sahur ini, kita tak nampak dia punya keberkatan, sebab dosa pahala tak nampak. Jadi nak mendidik itu dia memerlukan satu mujahadah yang besar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook, Nur Asikin. Baik, bersahur dapat melatih kita Ustaz untuk mengerjakan solat sunat tahajud di malam hari. Soalannya Ustaz, adakah dikira satu kerugian besar bagi mereka yang bangun awal untuk menyediakan makanan bersahur sehingga tidak berkesempatan untuk mengerjakan solat sunat tahajud? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, sudah pastilah kerugian yang sangat besar sebab dah bangun pagi dah. Cerita dia bangun dah. Bukannya cerita tak bangun. Kalau bulan lain kot lah, lambat lah sikit nak bangun kan sebelum subuh ni. Kira kalau bangun subuh tu kira betuah dah. Kan, kalau ada tu boleh, kalau jumpa orang yang belum kahwin ni ambil buat menantu je lah. Kan? Kalau yang ada anak banyak anak hantu. Subuh pun tak jaga kadang-kadang kan. Jadi bila dah ni dah bangun elok dah ni sebelum subuh ni, ambillah 2 rakaat. Yang kata tahajud ni bukan macam solat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 300 kali dah. Tahajud ni Ustaz 2 minit pun tak habis kan. Baca surah Fatihah kalau gamak penyegan sangat, baca alif lam mim 1 ayat terus rukuk. Tahu? Simple kan. Tak ada kewajipan pun kena baca surah apa-apa yang sabit dengan dia, tak ada. Habis baca sujud semua tunggu balik apa semua, habis kalau selesai rukuk yang 13 mazhab Syafi'i, bagi salam. Salam kedua tak bagi pun kira aci. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh kata salam kedua tak dan. Pergi makan. Tu kira habis malas, habis malas tu pun nak rabak kata apa, sah dah sembahyang tahajud. Jadi rugilah kalau tak buat. Dah bangun. Tu kata dia macam ni, kita didik lah pelan-pelan. Nak bangun pukul 4, gamak macam tak larat sangat. Kan? Jadi lah bangun pukul 5 suku bangun, pi masuk beli ayak, basuh muka, tidak wudu makan rasa liuk yang keluar semalam leleh-leleh tu sama banyak ya. Kan? Jadi pi kumuk mulut, ambil wudu, tara nak makanan duk siap duk hidang tu, hampak sejadah sat, kan, balas 2 rakaat. Dia kata Ustaz, kami dah buat witir dah semalam, takkan tak ada 2 witir dalam satu malam, tak ada masalah. Walaupun witir di sembahyang penutup, tapi kalau kita dah buat di masjid, balik rumah boleh buat lagi untuk sembahyang lain. Tak ada satu bentuk halangan pun yang disebutkan dalam agama. Jadi dah halang bangun, buatlah. Nampak macam kedekut tidur masjid dengan kita nak buat 2 rakaat timbal balik. Kenapa? Nikmat yang Allah bagi pada kita, la in syakartum la azidanakum. Tanda syukur ini adalah dengan mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Didiklah diri pelan-pelan. Kita pun, saya pun tak ada lah, tak pernah tinggal tahajud kan, tapi dalam lulak kita pun ada ruang tu ambil kan. Duduk dalam kereta pun balas lah 2 rakaat je pun, bukannya kena sembahyang tarawih 20 rakaat kan. Jadi ambil sebagai kebaikan insya-Allah. Allahu akbar. Dan soalan yang berikutnya kita ada Nurul Huda Tajuddin Ustaz. Adakah bersahur ini memerlukan seseorang itu tidur terlebih dahulu kemudian barulah bangun untuk bersahur, atau sebaliknya Ustaz? Tak tidur pun boleh ke, atau kena tidur dulu Ustaz? Adakah itu syaratnya Ustaz? Baik, tak ada. Dia bukan menjadi syarat macam tahajud. Tahajud ni sebahagian ulama mengatakan kena tidur juga walaupun seketika.
Maksudnya tidur terlelap 5 minit tu rasa terlelap, itu dah dikira okey dah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tak tidur pun boleh untuk buat tahajud. Tapi dalam bab sahur ni dia tidak diikat dengan kena wajib tidur. Nah, maksudnya kalau kira sepanjang malam itu berjaga kemudian terus sahur pun tetap dapat fadilat yang sama. Ataupun dia tidur lepas tu jaga pukul 4-5 pagi bangun sahur pun tetap fadilat dia ada kebaikan yang sama. Jadi dia tidak terikat dengan kena tidur sebagai syarat. Kalau syarat nak sah semayang kena ambil wuduk kan. Dia tak ada. Syarat nak sahur ni senang ya apa? Kena makan waktu pagi tu. Syarat dia kena makan. Makan ni apa? Kurma boleh ataupun seteguk ayak pun dah kira aci dah. Tak ada ayak yang elok, pakai ayak pahit pun tak apa. Ni dah ayak pahit pi waktu nak main duha dia pandai pula pi kumuk lama, tengok sampai 8 kali kumuk. Orang 3 kali dia balas sampai 8 kali, kumuk yang keluar sejuk dua. Kumuk yang sejuk lah. Kalau dekat mesin ayak buka kan. Jadi ambil kebaikan kerana dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan apa-apa syarat. Syarat dia kena makan saja. Makan apa-apa pun tak apa. Beli ropok, beli kuih, goreng kopok lekor, tak kira apa. Yang paling afdal adalah kurma. Cuma satu benda saya tertarik ada semalam sikit masalah seminit. Ini Fadil Ustaz Anas sendiri ni alim ni, tapi hari ni duduk belah kanan sebagai host. Ada satu yang saya rasa kekeliruan berlaku dalam masyarakat. Ustaz Anas ada update, ada tengok di status beliau berkaitan pendapat jumhur daripada kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut berkaitan salah faham. Orang kata lalu bawa bila azan ni boleh makan lagi. Azan subuh tu Zat dia duduk pederah lagi. Dia kata apa? Perhabis makanan yang duk ada. Selagi tak habis azan. Lagi tak habis. Sedap gamak Ustaz. Dan bukan benda tu berlaku di Malaysia, di Mekah pun sama, di Madinah pun sama. Lagi tak habis la ilaha illallah azan tu dia berderah itu. Sedangkan kalau kita tengok dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi menyebut ketika bunyinya azan tu kena keluarkan makanan. Jangan duk gagah pedari bubuh juga kan sampai habis waktu kena akan puasa jadi tidak sah. Tolong jangan duk pegang kata bila azan kita pederas sampai habis. Ini sebutkan Imam Nawawi dan sebagian besar daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan ikut kita taklid mazhab ikut suka. Dia kata kat Mekah buat, kita tak tahu kefahaman mereka macam mana. Jadi kita berpeganglah dengan ikut perlembagaan kita. Daripada 1948 kita dah menetapkan bahawa mazhab Syafi'i sebagai ikutan dari segi fiqh di Malaysia. Jadi jangan bercampur aduk ikut terhadap kita dalam keadaan kita pun tak faham apa kita lakukan, rugi dari segi amal dan ibadah yang kita kerjakan. Insya-Allah Allah memberikan manfaat. Dia kata saya puasa ikut Qatar Ustaz. Lebih jauh benar. Jauh duduk Kedah aja. Allah. Dan terakhir Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa untuk berkat sahur pada pagi ini, tajuk yang kita bicarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Insya-Allah dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Amin. Sama adalah kami saudara kami sekalian. Ya Allah, ya Allah, Kau jadikanlah sahur yang kami bangun setiap pagi ya Allah sebagai sahur yang menyambung keberkatan dan kebaikan yang memperoleh rahmat di sisi-Mu ya Allah. Amin. Dan Kau jadikan puasa yang kami jalankan Allah puasa yang memberikan kebaikan amal kepada kami ya Allah. Dan Kau jadikan berbuka puasa yang akan kami lakukan pada petang nanti ya Allah, pembukaan puasa yang memberikan kekuatan untuk kami melakukan ibadah sepanjang harinya ya Allah. Dan Amin. Kau jadikan Ramadan kepada ya Allah, Ramadan yang menambah nilai amal kebajikan takwa rezimu ya Allah. Ya Allah, janganlah kami menjadi orang yang zalim. Kurniakanlah kesihatan yang baik kepada kami, kebaikan dalam dunia dan akhirat kepada kami, dan kekeluargaan yang berkat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Usra dan seluruh sidang penonton untuk sama-sama kita menonton tayangan Ustaz pada pagi ini berkat sahur. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Teruskan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berpuasa, salam Ramadan al-Mubarak. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Madad menjayakan kempen Anak Aset Kita Bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.